Hello guys, welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada sesiapa yang baru subscribe to this particular channel, thank you so much guys for subscribing, and kepada sesiapa yang dah subscribe, thank you again. Okay, so before we start, aku just nak beritahu korang yang kita orang dah available di Spotify, Apple Podcast dan Google Podcast. So basically kalau korang nak dengar kita orang melalui audio, korang search the segment podcast. Okay, so hari ni Kisah Seram Subscriber lagi sekali dengan tetamu yang baru, tapi sebelum tu let's roll the intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Okay, so macam yang aku cakapkan tadi, kita hari ni buat malam podcast Kisah Seram Subscriber. And hari ini kita ada satu tetamu yang kita dapat call hari ini, ingin berkongsikan cerita dia, okay, dengan kita lah. Basically dengan aku, dengan korang, okay. So jom kita cakap dengan dia. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya tahu siapa yang cakap kat sana? Okay, so nama saya Sandra. And I asal dari KL. Okay. And then I minat dengan horror and crime, tapi I penakut sebenarnya. So okay, I penakut, tapi lah, I tak tahulah the adrenaline ke apa. But yeah, that's a little bit about me lah. I see. So Sandra bekerja ataupun suri rumah ke atau macam mana? Or do you have any business or whatever? Okay, so memang ada business, at the same time I kerja lah. So as soon as my business picks up better, and then probably I'll be a full-time entrepreneur lah. InsyaAllah lah kan. Saya doakan most probably, you know, Sandra mungkin dapat capai you punya cita-cita untuk jadi full-time business woman lah kan. Kan jarang kita jumpa business woman sebenarnya. Kan selalunya businessman. Business woman tu jarang. Okay, so hari ni we have malam podcast and also Kisah Seram Subscriber. So what kind of ataupun berapa banyak cerita yang you nak kongsikan dengan kita orang malam ni? Actually I ada 2 cerita. Okay. Actually I got banyak cerita lah, but then mostly yang pendek-pendek. So I pilih yang the 2 that is the longest lah. Longest and scariest ke macam mana? Yeah, I would say benda tu satu experience yang I boleh share dengan orang lah. Alright. Maybe ada orang yang ada similar experience, tak tahu kan. Okay, alright. Okay, Sandra, go ahead. The stage is all yours. Okay, so like I said tadi, I actually minat bab crime and horror. So I don't know whether benda ni choose for it to happen to I ke macam mana kan. But then so this happened dengan my childhood friend. Sampai sekarang kita orang kawan. And then my childhood friend ni, dia ada family dia besar tau. Siblings dia dekat 6 to 7 people lah. Tapi half of siblings dia boleh nampak benda. Okay, so I tak tahu lah whether kita boleh categorize macam indigo ke apa ke, something like that lah. So dia selalu cerita lah, macam adik dia yang last tu dari kecil, this friend of mine selalu cerita dengan I, yang dia dari kecil dia boleh nampak macam
malam dia akan nampak macam benda dengan mata merah dekat pagar, and then dia akan cakap dengan mak dia, and then mak dia pun macam apa dia nampak apa tu, macam kenapa dia boleh nampak and then I tak boleh nampak macam tu. And then dia pernah cerita macam kakak dia dekat dekat the place yang this experience that I had lah, the rumah yang sama. So kakak dia pun pernah kena macam dia tengah like tidur atas katil, and then katil tu macam ada orang kat bawah, and bawah katil, and then like goncang-goncang dekat katil tau. So macam those experience lah. Lepas tu ada yang macam kalau diorang gathering kan, macam keluarga gathering dekat ruang tamu, macam because only half of them boleh nampak. So yang I think 3 ke 4 orang ni, siblings ni, kalau ada benda akan just jalan tengah-tengah sambil diorang like tengah gathering, tiba-tiba ada benda jalan kat tengah. So 3-4 orang ni akan macam tengok each other tau, macam kau nampak tak benda tu? Macam tu tau. So I tak tahulah benda ni dengan family diorang ke, I mean what is it lah. So basically experience yang dengan I is ada satu malam tu kita orang keluar biasa. Masa tu I umur 20 atau 21, around that age lah. So masa tu single apa semua, so kita orang keluar malam, and then rumah my friend ni belakang, kira macam side sebelah kanan and belakang jalan tu, tapi sebelah kanan is a kubur tau. So I tak tahu dia connected dengan kubur tu ke apa, but then kita orang tengah balik. Masa tu kita orang tak ada kereta, so balik malam tu pakai taksi. So tengah balik tu yang taksi almost nak sampai rumah dia, that was about like dah almost 1 something lah. So nak sampai dekat rumah dia, dah bayar taksi tu, then bila I buka the pintu taksi tu, I keluar. My friend macam dia keluar macam rushing tau. Dia keluar rushing, and then dia macam pegang tangan I, dia buka gate tu, and then dia like macam gelabah. Macam jom masuk cepat. I cakap macam what happening? Lepas tu dia cakap just masuk je. And then I pun masuk, and then dia buka the inside gate, and then dia tutup the pintu, the gate, everything. Lepas tu terus pergi kat bilik dia. So kita orang lari, dia pegang tangan I, dia tarik tangan I, lari masuk bilik. Bila masuk bilik, bila tutup bilik tu, belakang kita orang macam ada macam something terhempak like, macam pak, like something bang pintu tu tau. Macam ada orang belakang kita nak masuk juga. So I pun macam kenapa ni? And then apa benda tu yang tadi aku dengarkan tadi masa I tutup pintu tu. Lepas tu aku dengarkan ada something yang macam pak, macam ikut kita orang kan. So I cakap okay, apa kata kau explain dekat aku what's happening. So dia pun macam jap, okay, relax dulu, I tak nak cakap sebenda ni sekarang, kejap lagi I akan explain kat you. Dia cakap dengan I macam tu. So I macam okay. So masa tu kan dia ada macam queen size mattress lah. So queen size mattress tu tak ada, it's not on a bed frame ke apa tau. Kan zaman dulu-dulu kita akan letak macam just the mattress kat bawah lantai kan. So basically kita orang duduk on the mattress, and then dekat bilik dia ada window. Tahu tak window panes yang old school yang kau buka ke tepi macam tu? Kat tepi kau buka ni. So then ada panes yang one by one kan. So that was tutup, and then kat luar bilik dia is dim light lah. So basically kita orang boleh nampak apa-apa dari bilik dalam. Any shadow ke apa kita orang boleh nampak because ada light kan. Dekat window tu, dia cakap look at the window. So I tengok window tu tau. Dekat window tu ada macam bayang-bayang like laki lah, nampak macam laki. And then dia letak macam tangan dia dekat belakang. Macam you know like someone yang tengah fikir dan jalan, like boat holding dia punya tangan kat belakang boat, and then macam tengah fikir dan jalan up down. Up down. Boleh tengok bayang-bayang tau. I pun nampak. I ni jenis tak boleh nampak whole thing lah. Aku boleh bau, aku boleh nampak macam figure-figure macam tu. So nampak macam, so aku cakap
apa tu? And then I tanya my friend, apa tu? I tak tahu. Dia cakap, I pun tak tahu, tapi I akan cerita dekat you besok ke apa, that why I rush tadi. So okay. Lepas tu cakap, okay, tak apa-apa pun kita just tunggu kat dalam bilik je. So kita orang tunggu lah. Macam aku cakap, aku nak pergi ambil air, I'm hungry, faham tak? Lepas tu dia cakap, tak, kau just chill je dengan aku dalam bilik ni. And then that thing just keep going up down. Macam just so aku pun macam, ni manusia ke apa benda ni? You know, because I mean at first mungkin untuk dia, because dia selalu experience benda ni, mungkin untuk dia is like dia terus fikir pasal supernatural ke apa kan. So untuk I macam it didn't take my head lah. Macam is it something else? So aku macam fikir, is it macam lelaki ke apa? So tengah tunggu macam tu, then dah macam 1 hour, benda tu dah tak ada. Tak ada apa-apa yang tengah jalan, that guy or whatever figure tu tak ada. So I pun cakap dengan my friend, aku nak pergi tandas. And then my friend cakap, kau serius? Aku cakap, memang aku tak tahan lah, aku nak pergi tandas tapi kau ikut aku. So dia cakap, okay, we have to lah. So macam kita orang pergi tandas. And then bila pergi tandas, zaman dulu kan dia ada macam the thing to ambil the air. What do you call that dalam bahasa Melayu? Kolah. Yeah. So benda tu was on the top tau. Kan zaman dulu ada top yang square tu, yang tile. Okay. So bila kita orang dah almost done, that thing, benda tu, it tumble down, jatuh, tak ada orang sentuh benda tu. Benda cebok tu lah. Yes. Dia just tumble down from the top tu, and then it start rolling. So kita orang pun macam, what the heck was that? Kita orang pun, aku lari lah. Aku tak fikir kawan aku lari terus lah masuk dalam bilik. And then friend came behind lah. Lepas tu tutup pintu. Lepas tu okay, I start to understand. Okay, benda yang bukan normal is happening lah. So my friend pun cakap, okay, tak apa, we just chill dalam bilik. And macam I started feeling sleepy lah. Aku cakap, okay, how long are we going to wait like this? Because I mean, when we muda, kita orang tak tidur terus kan, macam lepak. So tiba-tiba my friend cakap, okay, aku dah baring. I'm facing kawan aku tau. So kawan aku baring, but both of us facing each other. So belakang aku ada cupboard dia tau. So my friend cakap, okay, just jangan tengok belakang, just don't turn. Okay. So I said, why? Because dia kan boleh nampak. So dia cakap, just don't turn lah. So I cakap, tak, why? You making me wanting to turn more kan? So dia cakap, no, just don't. Tapi dia keep looking up tau. Dia punya mata macam pandang upwards. Pandang belakang tu lah. Okay. Which means on top of the cupboard lah. So aku macam, okay, I got scared. I say, you scaring me now. Aku dah lah tadi nampak shadow tu going up and down. And then before that was the thing yang ikut belakang, and park dekat pintu, and then the toilet. Sekarang kau cakap jangan tengok belakang. Aku cakap, kau memang scaring me lah. Lepas tu dia cakap, no, seriously, I will explain to you everything. So aku pun macam, okay. And then I macam I just chill. Kita orang macam chill, tapi in fear lah. Macam what is this thing kan. Sekarang benda tu dalam bilik. Tadi dekat luar bilik, but now is in the bilik. So aku macam start to panic lah, because like I say, aku ni penakut. But memang aku minat benda ni semua, tapi just setakat documentary and not like experience macam tu kan. So aku just start to panic lah. Lepas tu dia cakap, just chill lah, just pray. So I just pray lah. So lepas tu aku tertidur. And then next morning, first thing I bangun, I tanya dia, apa benda ni? Like,
because kau boleh nampak, and then family kau boleh nampak benda ni semua. And kau selalu cerita dari dulu adik kau nampak ni lah, kakak kau kena macam ni, sekarang benda ni jadi, and now it involves I juga. So I tanya dia, apa benda ni? Kau cakap semalam kau nak explain dengan aku. So dia cakap, actually masa kita orang yang datang naik taksi tu kan, aku duduk dekat depan tau. Okay, duduk kat depan, dia duduk kat belakang. Okay. So bila aku tengah duduk kat depan, dia cakap taksi tu, bila taksi tu is driving, ada benda macam dekat depan taksi tu, and then dia just go through and almost sentuh I tau. Okay. Ada macam satu figure yang go through, dia memang nampak figure tu, and that figure macam go through me, tak masuk dalam I tapi go through me lah. Okay. Lepas tu bila dia dah nampak benda tu, itu yang dia macam rushing out of the taxi tu, right, because dia dah nampak dia tengah ikut. Okay. Okay. So, bab tu yang masa kita orang masuk dalam bilik tu, dia ada park kan, so memang dia ikut lah. Okay. So bila dia nak, actually dia nak masuk tapi kita dah tutup pintu, and then dia jalan-jalan dekat tingkap tu kan, kiranya dia nak masuk tau. I see. Okay. Dia memang nak masuk, nak ganggu kita orang. Alright. And then dekat toilet tu memang dia dekat luar kan. So orang kan buka pintu, so dia dah masuk dah. Right. Time Okay. kita toilet. So dia dah masuk dah. And then dia cakap dekat atas kabut tu, dia macam mencangkung like that. Okay. Dia macam satu figure yang hitam. Dia cakap ada two macam horns tau. Two horns hitam, mata dia merah. Dia tengah mencangkung dengan tangan dia panjang macam tu tau. Macam dia letak tangan dia dekat lutut. Okay. And dia just tengok kita orang. Sekiranya my friend tengah tengok dia tau, tapi my friend, because dia dah biasa dengan benda macam ni, dia, untuk dia macam it's not as scary lah, tapi dia paling takut yang dia akan attack I. So basically dia cakap benda ni sebenarnya like I said lah, dia cakap dia is not rumah tu ke apa, is memang, I don't know whether macam orang cakap saka, or I don't know what is it lah. Macam it's a family thing, and benda ni just ikut diorang. So mana-mana diorang pergi, family dia boleh nampak benda ni. I see. Benda yang berlainan atau benda yang sama? The thing is not benda yang sama, it's lain-lain. Macam adik dia nampak memang mata merah and everything, tapi tak ada horn. Tapi adik dia akan cakap dengan mak dia, almost every night adik dia akan cakap, mak, apa benda tu dekat malam apa benda tu dekat gate tu. Mata dia merah-merah. So as a mother, you akan macam, of course, of course, rasa cuak tengok lah. tak nampak apa-apa kan. Lepas tu kakak dia kena yang apa tu, yang katil tu kan, is like mess punya apa ni, the shaking tau. Dia macam shaking dari bawah. Macam imagine you tengah baring and then the whole bed macam macam shaking macam tu. So it happens all the time macam member I ni, dia ni member I ni, dia perempuan tapi dia jenis macam more masculine. Dia memang berani lah. Berani punya kaki lah ni. Correct. So itu yang dia selalu cerita macam dari dulu like sampai sekarang dia boleh macam experience benda ni semua. And then only 4 of them yang akan nampak. And then kan yang family gathering tu, dia macam white figure, macam white figure yang gliding macam tu. Lepas tu dia akan just tengok benda tu, and benda tu macam slumber. Macam dia buat family dia, members yang nampak tu macam, I dekat sini and I want you guys to tengok I, or that I exist. Macam tu. Faham. So I mean untuk I,
it could be for me before I experience benda ni, because kan dalam agama Islam sebenarnya rasa macam kita tak boleh nampak sebenarnya benda ni semua kan. But I don't know which part yang, because based on semua apa experience yang kawan cerita apa semua kan, macam nampak sampai I experience lah. So I tak faham lah benda bab ni. I see. So I mean the first story yang you cerita tadi tu, so basically you just came back daripada keluar dengan your friend tu. So masa you nampak benda tu kat luar tingkap, tangan dia dekat belakang, okay, dua-dua tangan dia dekat belakang, and dia tak macam orang dia mundar mandi ataupun dia punya body tu atas bawah? Tak, dia okay, basically dia macam jalan up and down, macam there's a guy yang tengah fikir about something. Dia kira mundar mandi lah, dia mundar mandi depan belakang yes, betul lah. I see. Lepas tu shoulder dia macam bengkok sikit lah to the front, macam bongkok sikit. Faham. Yang tu scary sebab scary gila, because aku nampak benda tu. For me the scariest part is basically bila kau baring and then benda tu belakang kau, and you can't even turn and look, you see, because your friend cakap jangan pusing kan. So because my friend, cara dia cakap tu macam serius menakutkan ni. Dia cakap just don't turn back babe, just don't turn back. Don't turn, whatever you do, kau tengok je muka aku, kau jangan pandang belakang. Aku macam what the heck dulu. Lepas tu bila dia dekat I the next day, kau tahu tak aku punya, I mean my heart like just drop macam. Of course. Imagine benda tu besar. Dia cakap benda tu besar tau. And dia atas kat almari tu, and then dia tengah pandang kita orang. So dia macam panik lah, benda tu akan buat apa-apa kat I ke apa kan. I feel that mungkin kita orang, because kan mak bapak kita orang selalu cakap jangan keluar malam kan. Kan biasa lah, kalau keluar malam kan. Ini semua degil cakap mak bapak lah ni cerita dia. Tapi kena experience lah kan. What's life without experience kan. Tapi itulah macam as a normal human being, bila kita ada satu kawan yang cakap jangan pandang belakang, I mean that is the normal natural feeling yang kita macam aku nak tengok jugalah apa benda kat belakang ni. Faham tak kan? Tapi aku thankful jugalah aku tak pusing. I can actually imagine, because dia kata benda tu badan dia besar, tengah duduk menyangkung atas almari, bertanduk, and then warna hitam bertanduk, dan tangan dia dekat bahagian lutut kan. Dia macam tu tau. Macam kau boleh imagine kan bila aku cakap. Serius meremang siap belum rumah aku sekarang ni. Okay guys, kalau korang nak tahu guys, sekarang ni dah pukul 1.20 pagi guys, 19 hari bulan Julai, hari Isnin, 1.20 pagi, and kita tengah bercerita guys benda-benda macam ni. Gila. Kan? Memang ambil risk tak apa. What's life without experience? What's life without experience kan? What's life without risk? But what I know is I mean apa yang I tahu, I mean what I can confirm actually benda ni like macam my husband explain lah, benda ni sebenarnya diorang takut dengan kita orang sebenarnya. Of course. And but then we should not show our fear lah. So when diorang tahu yang kita orang takut, that's when shit happens lah. Tapi other than that, actually diorang lagi scared of us. So that gives you macam satu feeling yang macam, I mean it's easier said than done. But for me, bila I experience I mean my other experiences yang I cakap, I ada banyak cerita sebenarnya, but then a lot of short ones lah. For me, bila I menghadap benda tu, time tu tiba-tiba I kan penakut, tapi I jadi berani. I don't know about other people lah. Tapi I rasa macam, because you dalam satu situasi yang macam is you got to do something. You're not gonna just disappear ke, kau bukan invisible ke apa kan. So you got to face it lah. So kau like, I mean suddenly you just become berani and you know how to face it, and it's like you can face it lah. That's why macam a lot of people yang cerita hantu experience diorang kan. So macam most of them face it sebenarnya kan. Tapi of course the fear is there.
Actually, I mean, I have to agree with you in regards to, you know, benda tu lagi kita, diorang lebih takut dengan kita. I have to agree with you. Tapi yang membuatkan kita ni takut dengan diorang is because of rupa paras. Itu bagi I lah. Itu bagi I. Cuba you just imagine yang okay, rupa paras diorang sama je macam kita. As in, muka tak ada darah-darah, mata still kat situ, mulut kat situ kan. And I'm pretty much sure yang kita pun mungkin tak takut, you know. Tapi mungkin disebabkan rupa bentuk fizikal and you know, rupa paras diorang tu berlainan. Itu yang buatkan kita takut sebenarnya. Yes. What do you think? That's I feel the same. Yeah. I feel the same. I think that's the reason why I think most people tak boleh, they can't see benda ni. Because for me kan, kalau you tanya I sebenarnya I bau lagi strong. Like I boleh bau benda ni semua. So kiranya macam if I can get macam smell yang sangat busuk, you know, it's an unexplainable busuk tau. Dia bukan macam busuk macam feces ke apa, but it's more of like an unexplainable tapi busuk macam tu. I see. Is my daily bau when it comes to this kind of things is as macam mana kalau aku tengok take one step in front, aku boleh bau benda tu, and I take one step behind, I tak boleh bau benda tu. Okay. Dia punya the sensitivity of that the rear. Yes. So I'm more of feeling dengan bau. Right. Kalau macam I pula, I tak boleh nampak, I tak boleh bau. Tapi it's more on feelings lah basically. You know, you feel that something is wrong somewhere. You feel that, you know, someone is like tengah tengok you and all. Feeling tu ada. Bau dan penglihatan tu so far I belum ada lagi lah. Kan? Kalau ada pun mungkin tak sengaja. Kalau ada pun mungkin tak sengaja, ataupun mungkin dalam keadaan sedar tak sedar. I see. Yes. Alright. Tapi yang nampak tu memang I don't know what to say lah. I think I rasa macam how to say, I'm pretty thankful lah that I tak nampak benda ni. Betul. So alright, so basically Sandra, so that is your story number 1, correct? Yeah. Okay, why don't kita gerak atau why don't kita jump into story number 2? Okay, so my story number 2 is okay, so basically dulu I buat makeup. So I join our local film. So biasa kalau buat drama and film, kita orang kena travel to stay in island 2 bulan, masuk kampung, duduk macam sebulan 2 bulan. Okay. Tengok berapa episod ke apa kan kalau drama. So basically kita orang nak shoot movie. So kita orang basically assigned to stay dekat Tioman untuk 2 bulan. Movie apa tu? I think I tak nak cakap movie tu because movie tu sangat famous. And okay. Movie tu quite famous lah kat Malaysia lah. Ni I sebut tajuk dia mesti semua orang tahu. But yeah, so kita orang, and then artis pun famous. Okay. Artis yang famous sampai sekarang. So basically kita orang duduk kat Tioman, and tapi production I would say Metro Wealth lah. I think everybody tahu kan. Okay. Yeah. So basically kita orang duduk kat pulau, dekat dah sampai, and then normally kalau perempuan dengan lelaki crew lah, crew orang yang kerja belakang tabi all will have apartments lah. So kalau pulau, artis semua dapat resort, you know, like their own resort apa semua. So basically they assign macam apartment untuk lelaki, and then apartment untuk perempuan. Okay. But the resort all is nearby lah, macam, tapi it's like 5 to 10 minutes walk lah from the apartment. So bila sampai tu biasa okay, I just to tell everyone, I'm a revert kan. So that time I bukan Muslim lagi. That time I was not Muslim. I see. So basically right now you are a converted lah basically. So you adalah Muslim tapi sebelum ni you bukan. Yes. I see. Okay.
So time ni, but I akan attend biasa lah, is our local film industry. So we will have doa selamat apa semua before we go and shoot. Because I think semua orang tahu yang it's quite risky bila kita pergi pulau ataupun kita masuk hutan apa semua, it's quite risky lah. So basically we do doa selamat everything to ensure that everything is smooth. So I attend doa selamat apa semua, then sampai kat situ, then is a normal routine. Kalau kita orang kru perempuan masuk apartment, we will tinggalkan bag semua dekat luar dulu, masuk check. So time check tu diorang akan like say prayers, and then diorang akan masuk. So I say my own prayers lah. Masa tu I Christian kan. So masa tu I Christian, and then I say my own prayers that I can check. So diorang akan ambil alih bilik apa semua, sambil berdoa apa, and then I will doa my own stuff, and then I can check lah. So masa tu diorang pergi check bilik, and then some of them assigned to pergi check all the toilets, and then I tengah check ruang tamu tau. Like I said tadi lah, so I tengah jalan, I came to one spot, memang bau busuk, busuk gila. So I rasa macam okay, I took one step behind. I took one step behind, tak busuk. So aku macam okay, took a step again, to the same spot, bau. So I basically told the other girls lah, kuat lah, cakap dengan dia, okay guys, so korang nak macam nak tengok TV and then nak tertidur, jangan tertidur kat ruang tamu, okay? When you feel korang sleepy, masuk bilik. Okay, because like it's not a good place lah, kan, the ruang tamu. So basically tengah check, then okay, I'm going to the other spot, going to the kitchen. Tiba-tiba producing manager datang kat apartmen perempuan, yang kita orang punya apartmen lah. Cakap, okay girls, semua ambil barang, we are going to another apartment, to another unit lah. So kita orang macam, we just brought our barang untuk 2 bulan kan, like you know, takkan we're gonna carry and go again to another unit and then change from there again, tak tahu apa kat situ kan. Lepas tu cakap no, management cakap unit ni sangat keras. So basically apa yang I baru tadi is true lah kan. No, fine, kita orang ambil bag semua, we went to another unit, and then we unload everything lah. Okay, so masa tu kita orang dah unload apa semua, and then getting ready to shoot the next day. Suddenly artis datang, artis cakap dia nak, because masa tu I buat makeup tapi I tak buat rambut. So I bawa my own assistant untuk buat touch up, and untuk buat rambut. So basically I yang bayar dia lah. So production house tak bayar dia, I yang bayar dia. So basically we come in pairs lah. So artis datang, artis cakap dekat PA diorang, diorang nak kita orang tukar our makeup artist dengan hairstylist, tukar duduk sebelah artis perempuan, tapi dekat resort. Actually best juga duduk kat resort, but then you already unload kan. Yalah, sebab barang 2 bulan cerita barang kan, barang dah unpack semua dekat apartment, tiba-tiba kena pindah to another unit. Lepas tu kena pindah pergi resort pula. Aduh yai, banyak cerita. And then jalan dah lah kena pack lagi sekali. Lepas tu kena pergi jalan, lepas tu unpack lagi sekali. Bengang kan. So aku cakap dengan PA, tak kisah artis ke apa, aku cakap dengan PA dia, cakap tak kisah, aku tak nak pack lagi. Kalau kau nak, kau pergi pack barang kita orang jalan je, kau angkat barang tu. So dia cakap okay, tak ada hal. Okay, dia pack, dia angkut barang tu, tapi dia lelaki lah, okay. So dia bawa beg tu semua. Okay, so finally we reach the resort yang sebelah artis lah. So masa tu kita orang tengah shoot movie ni, basically ada scene mati, and then kita shoot, I don't know whether ramai orang tahu ke tak, in Tioman dia ada satu pulau kosong tau. Opposite, kalau like air surut, you boleh jalan cross to the pulau kosong, and then kalau air pasang, memang kena pakai boat lah. So
Basically kita orang dah ready for shoot the next day. We went to the empty island tau. Dekat empty island ni dia pelik sikit. It's beautiful, tapi dia ada one baby chair, one baby chair, and one monkey. One baby chair dengan one monkey. One baby chair dengan one monkey. Monyet. Yes. Monyet. One monyet je. Monyet hidup lah. Yes. Okay, one baby so chair. So basically baby chair ni, right? Baby chair ni, what kita orang realise, dia kalau air dah pasang, dia akan pergi dengan air tau. Dia akan ke laut lah. So basically dia akan ke laut. And then bila next day, kita orang balik, when we come back in the morning, air belum pasang lagi. So basically baby chair tu akan pergi kat the same spot. Oh, okay. Okay. So kita orang pun macam, kita notice after a few days lah. So macam okay, fine, I know what's it. But then so we started shooting, and ada one part tu there is a big stone. Macam big stone dekat islands kan, dia ada big stone. So you can climb those big stone, tapi kadang-kadang you have to be careful jugalah. So they are shooting, artis semua dah naik big stone tu, and then nak touch up, my assistant dia macam badan dia besar sikit tau. So kalau bab-bab nak naik semua, I akan buat lah. So masa I nak naik tu, I slip one hand, and it's a very high stone. So I slip one hand, the crew tu pegang the other hand tau. So if he tak pegang my other hand, I dah jatuh and mati. Oh, okay. Because bawah semua batu. I see. Okay. So masa tu first incident, benda tu happen. Right. And then after a few days, I tengah cakap on the phone, scene malam actually malam kita tak boleh cross to another island tau. I think it's a law lah. Tapi we just cross lah dengan boat, dengan wave semua. Kita orang cross, diorang tengah buat scene mati tu. So masa tu I tengah my assistant, I dah buat makeup, my assistant tengah duduk untuk touch up apa semua dengan director. I tengah jalan, tengah cakap dengan kawan I on the phone. Jalan. Lepas tu I came to the stone, yang the small chair selalu dekat that place ada satu stone tau. So I pergi kat stone tu, I tak sedar, I duduk dekat that stone, I lepak, and then dah jauh sikit tau. So I lepak and then cakap, lepas tu I cakap okay, I got a return. When I return to the setting yang diorang tengah shoot tu, there was one bee. Biasa bee tak ada kan waktu malam. Bee as in lebah? Lebah. Okay. Tak ada kan? Malam tak ada kan? Okay. So I tengah dekat tempat makan tu, I thought of eating something. Tiba-tiba ada satu bee, dia pergi sting my finger. Dia just datang straight sting my finger yang I buat makeup tau. Okay. So kiranya my whole hand, they tie my hand apa semua, my whole finger was lebam sampai like my jari-jari semua kena split. Oh, okay. Macam luka-luka lah semua. Yes. Okay. So diorang terpaksa ikat tangan I dekat my shoulder because dia tak nak the poison naik masuk badan. So basically it's a different kind of bee. So I pun macam okay, so kiranya for that next 2 weeks I tak boleh buat makeup. Okay, throughout these 2 weeks kan, I tengah one thing about me, bila I masuk pulau apa semua, bila I shooting, I takkan ambil apa-apa dari pulau tu. Because my mak angkat always tell me, jangan bawa apa-apa. Kalau apa-apa jadi pun, you just cakap I'm here to kerja. Lepas kerja I akan balik. Okay, I bukan datang sini nak kacau you ke apa. So okay, fine. So dekat resort tu, kau tahu tak, masa tu malam, kita orang nak tidur, and then I tengah message my friend, and then TV dekat depan buka. Okay. And then you tahu tak curtain, kalau tingkat kan, kadang-kadang curtain tu tak boleh tutup habis. Yes. Kan? So I don't know about other people, tapi I ni bila I kena macam tu, I just nak avoid benda tu tau. Because yang ni resort, so dia ada veranda, ada satu bulb warna orange, and lepas veranda tu hitam, you tak boleh nampak apa-apa. Okay, cannot see anything lah. Okay, right. Yeah. So when the curtain tu, I macam alamak, why lah this thing macam ni kan. So I try to avoid that angle tau. Okay. So my hairstylist, dia assistant I lah, dia dah tidur.
I tengah message kat phone, and then I avoiding the tingkap. I tak nak tengok sebelah tu. And then I look at the TV. I tengah message, I look at the TV. The third time I tengah message, I look at the TV. Ada satu benda putih, like macam just, I tak boleh nampak figure dia tau. Okay. Dia macam just datang depan I, dan dia glide slowly to the other side. Okay, so aku pun macam panik lah. I macam, apa benda ni? And then I just message my friend. I cakap, wait, aku just nampak benda ni. I tak tahu, I don't know what's happening. Tapi I try to avoid the tingkap. And tiba-tiba, and then I'm paying attention. So kiranya dia nak ambil attention I tau. Basically, benda ni, like my friend cakap, why don't you just go tidur? I said okay. But lepas I stop messaging, I cakap dengan, I was just like, kiranya I cakap dengan benda ni lah. I said, look, I datang sini, I akan duduk lama. Bukannya 2-3 hari ke apa, memang I duduk 2 bulan. So I datang sini nak buat kerja. Lepas I habis kerja I akan balik. So kalau kau ada dekat sini ke apa, kau duduk tempat you, I duduk tempat I. Tapi jangan kacau I. I cakap macam tu tau. I terpaksa Because I tak boleh lari dari tempat tu. So basically what's happening is, benda ni is trying to cakap dengan I, yang I dekat sini, kau jangan nak ignore I. Okay. Faham tak? Faham. Because I try to ignore, but I try to ignore the tingkap. Okay, bila I dah cakap macam tu, I try to bangunkan my assistant now. I cubit dia. Dia jenis tak tidur mati, tapi dia tak bangun. So on that particular night, dia tidur mati pula? Tidur mati. Aduh, pelik kan. So aku macam panik lah. So aku macam okay. So I had to say that. But what I realised is, selama ni I tengah ignore benda ni. Macam I tengah just in my mind that I penakut, I tengah ignore benda ni. Tapi benda ni dia datang depan I, dia tunjuk, I ada kat sini, ni tempat I juga. So basically ni tempat dia lah. So I ni datang macam, invade tempat dia ke, nak kacau dia. So I nak confirm dengan dia yang I datang sini bukan nak kacau you ke apa. Lepas tu dia dah tak ada. Okay, bila ada cakap macam tu, dia tak ada, I tak nampak apa-apa. The next day, pagi I ask my assistant lah. I cakap dengan dia, babe, I tengah bangunkan you semalam. I cerita kat dia apa the whole thing lah. Lepas tu, you tahu tak apa assistant I cakap? Assistant I cakap, dia tengah bangunkan I. Pelik tak pelik? Pelik tak pelik? So basically masa malam I tengah bangunkan you, babe. You tidur mati. Okay. So basically pelik masa malam sebelum tu, yang you kena kacau, you cuba kejutkan dia, tapi dia tak bangun. Tapi masa besok pagi tu, dia cakap situation dia sebenarnya dia tengah bangunkan I tidur mati. So bab ni I pelik sangat. Macam how? Exactly how? And I punya assistant, dia bukan, memang dia close dengan I, dia takkan tipu ke apa. I tahu yang dia memang, but is a very pelik, benda yang sangat pelik. So I tak tahu yang bila dia experience benda ni bila I dah tidur lepas tu ke apa, ataupun benda ni tengah bagi tahu kita orang, dua orang lah yang I ada kat sini. That means it's like 2 different times, atau ke I don't know. I seriously tak tahu macam mana nak explain benda ni. That's quite weird. That's very weird kan? Yeah. So but then one thing I boleh confirm, but you tengok the whole situation kan, dia bagi I sampai I tak boleh kerja tau 2 minggu. So nasib baik kita orang ambil gambar konti. Kalau tak ada gambar konti, finish lah. And nasib baik my assistant ada makeup skills lah. So kiranya I dekat situ, but I just guide her lah. Okay, it's like this. Imagine 2 weeks I tak boleh buat kerja. Yelah, so 2 weeks is almost like half of the shooting lah. Yelah, you punya jari lebam bengkak yang dah luka-luka kan. Correct. And dia kena dekat tangan yang I buat makeup.
bukan tangan yang tak buat makeup. So dia memang betul-betul dia attack I, and then sampai I confirm dengan dia yang I dekat sini bukan untuk kacau you. I dekat sini datang nak kerja. Tapi lepas tu bila I cakap macam tu, memang dah tak ada apa. Tak ada kacau apa-apa. Memang smooth sampai habis. Tapi masa you cakap yang masa benda tu lalu depan you kan, dia macam gliding lalu depan you kan, dia macam siluet putih, faham tak? Like macam okay, dia seolah-olah macam asap ataupun bayangan warna putih lah. Yes. Tapi you boleh nampak dia macam nak jadi figure tapi tak figure. But so basically you don't know what it is. Don't know. So basically you are quite lucky because you tak nampak dia punya figure ataupun dia punya muka dan sebagainya kan. That's why I'm thankful lah. I think I thankful lah yang I boleh nampak macam ni, and I just boleh bau je. Bau tu mana-mana I pergi, kalau memang ada I boleh bau lah. So kalau ada spot yang ni memang I boleh bau. So macam but that's weird lah. Sampai today I tak faham bab tu. Macam mana it's like two different, I mean dua orang yang lain, but then we experience benda yang sama. Right. Dia seolah-olah macam dual dimension pun ada juga ni. Yes, that's the first thing I thought. I fikir pasal dimension. So macam I don't know, it's very unexplainable sampai hari ni. Memang me and my assistant, even though I tak buat makeup, but then we are still, I mean I tak buat makeup untuk production lah, because it's travelling too much, and then bila dah kahwin apa semua susah. So yelah. Kadang-kadang duduk kat KL pun seminggu, lepas tu I dah caw. I'm already in an island, or I always masuk Kelantan, shoot kampung-kampung kan. So basically, but then we are still in touch. We are quite close until today. Tapi bab tu lah yang paling pelik, and until today kita orang tak understand macam mana benda. Tapi sampai sekarang I nak tahulah cerita movie apa sebenarnya yang you shoot dekat Pulau Tioman ni sebenarnya. Daripada Metro Wealth. So Metro Wealth dia banyak menghasilkan cerita-cerita yang best kan, but then dekat Pulau Tioman, I think I need to do my diggings lah. Yes, cerita-cerita macam hantu mostly for Metro Wealth kan. Ahmad Idham mostly because kalau cerita-cerita seram, you know, daripada Metro Wealth yang paling famous probably, I don't know, I'm just giving Jalan Pandang Belakang. Jalan Pandang Belakang, and kita ada Pontianak Harum Sunda Malam dan sebagainya kan. So I am not so sure which production you are in before this. But then semua cerita yang you know, yang artis akan ceritakan kadang-kadang macam like all those experience kan, benda tu semua betul. All those paranormal betul. Punya experience lah. That's why I takkan ambil cerita tu. Takkan ambil. Even scene kubur pun aku macam kadang-kadang kita orang buat makeup kat van kan, dalam van crew. I akan cakap dengan dia orang, korang masuk lah, aku nak tunggu dalam van. Tak apa lah, aku tunggu sorang-sorang kat van lah. Tak apa aku ikut. Aku ikut lah, macam you know. So, tapi Sandra, your second story, okay, for me the one yang buat I rasa little bit cuak sikit ataupun little bit takut sikit is basically kerusi dengan monyet tu, whereby macam you cakap tadi, you know, bila air pasang, air surut, okay, bila air pasang kerusi tu akan bergerak juga, tapi kerusi tu akan patah balik ke tempat yang sama. Okay, so and then I pergi duduk dekat batu tu. Yes kan. So basically kita pun tak tahu. I mean, I'm not so sure whether you know, but definitely I'm pretty much sure that you don't know apa cerita di sebalik kerusi dan monyet tu kan. Yes, dia macam itu yang I cerita. That's why I explain pasal kerusi tu dengan monyet tu, because dia macam satu, the whole thing all together tau. Kalau if you dive back into the cerita tadi, dia macam connected kan, macam interconnected. Dengan B tu, listing I punya jadi, I tak boleh kerja 2 minggu. Sampai bab yang I nampak figure tu, lepas tu I dah cakap dengan dia macam tu, and then dah tak ada. Tak ada disturbance, tak ada apa. Tapi yelah, sampai that tahap tu lah. Itulah dia kan. So it's like macam ada benda kat situ yang it's just unexplainable. Basically mungkin benda tu ada trying to tell you something, you know. Yes. Or probably you know, adalah benda yang dia tak puas hati kan dia. I'm not so sure. Mungkin you tak puas hati. Mungkin you make up orang cantik sangat agaknya.
Tak, maybe because kita orang actually malam semua tak boleh shoot kan. So tapi kita orang shoot juga because nak scene malam, nak scene mati tu. So probably probably diorang tak suka lah yang you mengganggu time-time malam, kan, shooting time malam dan sebagainya. So basically lepas tu nak elak-elak dia, kan? Kedai lah mengganggu dia. Lepas tu kau nak elak dia, then dia cakap ni aku ada kat sini, kau jangan buat-buat tak tahu lah. Yes. So basically I rasa benda ni macam something unexplainable lah. But the most weird part for me is basically part yang you kejut kawan you tak bangun, but then bila you cerita kat kawan you yang kejut you tak bangun kan. So benda tu macam agak unexplainable sikit. Because I tahu yang because cara dia explain pun macam dia like is the exact experience that I experience. Takut dia macam bila dia explain. So macam macam mana benda ni boleh jadi? Like, so I fikir balik macam, is it that after I experience benda ni dan I tidur, dia pula experience? Maybe. Ke macam mana? Maybe. I mean that is the most logical explanation lah. Kan, you experience dulu, you kejut dia tak bangun, and then you tidur. But then dia pula yang terjaga, dia experience benda yang sama, dia kejut you pula tak bangun. So I think that is the most explainable conclusion lah, kan. But kita pun tak tahu, you pun tak cross check dengan your friend pukul berapa benda ni jadi dan sebagainya. So benda tu akan jadi misteri sampai bila-bila lah kot. Yes, I think sampai sekarang dia tak boleh explain lah benda tu. And how long was this? This was like good macam more than 10 years ago. Oh, lama dah. Dah lama dah. Wow, cerita you for me is something different. Okay, something different whereby from your first part tu, cerita pasal benda tu duduk atas almari dan sebagainya. Dan yang second part ni is basically you tak nampak figure, but then you just nampak benda macam silhouette warna putih, kan, untuk bagi tahu you something lah, kan. It's pretty much quite different daripada cerita-cerita yang sebelum ni kita dapat. I mean, in the segment kita ramai dapat banyak dapat cerita-cerita yang menarik, daripada Pontianak dan sebagainya, keranda terbang, whatever not, but then your story tonight is pretty much quite different from the others. Thank you so much, Sandra, for sharing with us. So before we call it a day, okay, do you have anything yang you nak bagi tahu pada penonton the segment? Okay, so basically I just nak bagi tahu semua orang yang like I think most of the viewers dengan subscribers for the segment mostly pernah experience ataupun minat this kind of things lah. But I think mostly experience lah. Tapi kalau korang experience, like I said lah, benda ni sebenarnya dia orang yang takut dengan kita orang. Kalau kita orang boleh bau ke, nampak ke, apa kan. So that time just sebut like whatever surah yang you guys know, for this kind of stuff. And I'm sure benda ni, I mean, you will berani lah. You akan berani when you experience this kind of stuff. Alright. Bila you menghadap that thing at that situation, I mean at that time. I see. Okay, thank you so much, Sandra, for the tips. Okay, and Sandra, again, terima kasih sangat-sangat sebab luangkan masa, probably like 50 minutes, lebih kurang hampir 1 jam dengan the segment untuk menceritakan kisah-kisah seram you. Okay, and guys, kalau korang suka Sandra untuk bercerita lagi untuk part 3, part 4, part 5 dan sebagainya, korang komen dekat bawah. So Sandra, if let's say kita dapat banyak request daripada penonton saying that kita nak lagi Kak Sandra cerita untuk the segment, will you do it for us? Yeah, of course. Tak ada hal. Tak ada hal Alright, itu yang kita nak dengar tu sebenarnya. Tak ada hal kan. Yes. Okay, alright guys, so kepada sesiapa yang ingin menghantarkan kisah seram korang boleh hantar ke email kami di hellosegment@gmail.com, ataupun korang boleh DM kita dekat Instagram @hellosegment. And also kita ada dekat platform yang terbaru, which is Discord. Okay, Discord the segment. Aku akan tinggalkan link di bawah kat mana yang korang boleh join. So basically Discord ni, korang masuk dekat link tu, korang boleh chat terus dengan aku in real time. Okay, so itu saja guys untuk malam ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel the segment, dan kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.